Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakirni bima nasitu min al-Qur'anil karim wa ma nasitu min al-ahadits an-nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Dan pengurusi adik-adik yang berpuasa, tuan-tuan masjid, tuan-tuan, semua yang kasih sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur yang tidak hingganya kita banyakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-Nya, nikmat yang terlalu banyak yang telah kepada kita. Selawat dan salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hari keluarga baginda, para sahabat serta para orang yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat. Tuan-tuan semua yang kasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu semua yaitu umat Islam ini cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka fattabi'uni, maka hendaklah kalian semua ikut aku. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, suruh kata kepada kita begitu. Ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia akan ampunkan dosa-dosa. Apa syaratnya untuk dapat cinta Allah? Dan dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala ini wajib. Mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ini wajib. Dan ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan cinta kepada kita, Allah akan sayang kepada kita, Allah akan ampunkan dosa. Itu menunjukkan bahawa wajib ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak ikut Nabi macam mana? Kena belajar hadis, kena belajar as-sunnah. Jadi memang as-sunnah ataupun hadis ini tidak boleh dipisahkan daripada agama. Menjadi rujukan yang kedua selepas Al-Quran adalah pentafsir Al-Quran yang utama. Jadi kalaulah sangat tidak betullah orang yang tolak hadis ini, yang tak mau pakai hadis, dia pakai Quran saja. Tapi orang golongan yang menamakan mereka jemaah Al-Quran ataupun golongan yang di hadis ke, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fattabi'uni. Hendaklah kamu katakan kepada mereka itu orang Islam, fattabi'uni, ikut aku. Nak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia macam mana tuan? Jangan baca hadis. Baik tu, pada malam ini kita sekalian bertemu dalam majlis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita dengar pada malam ini akan memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat sebagai ilmu yang boleh kita amalkan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita masih lagi belum habis memperkatakan bab tawakkul tasmiyatul ainati karman. Bab makruhnya kita menamakan anggur itu dengan karam. Karena apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karam itu ialah orang mukmin. Karam itu ialah hati mukmin dalam riwayat yang lain. Jadinya tak boleh kita namakan anggur itu sebagai karam ataupun ainat itu sebagai karam. Panggil ainat ataupun habar. Hadis yang ke 1743. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu al-karm walakin qulu an 'ainab al-'ainab wal habala. Rawahu Muslim. Daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu katakan al-qarn ini kepada buah anggur itu ainat. Siapa yang ainat? Tak. Kami saya tak ada macam orang sebut ainat. Buah anggur. Baik. Dalam buah ekor tufah tak? Tufah lah. Tufah. Bahasa Arabnya tufah. Tufah itu buah tufah. Baik. Yang pentingnya
Ini mungkin tidak berkenaan dengan kita, karena kita panggil anggur itu anggur di larangan pada orang-orang Islam Arab. Tak boleh dipanggil anggur itu sebagai al-karmu. Dan apa? Al-karmu itu adalah maksudnya mulia ataupun umrah. Mungkin barangkali orang Arab ini menamakan ainab itu sebagai karam, karena apabila ada di kalangan mereka yang menolak menjadi semakin umrah. Jadi yang barangkali mabuk sikit jadi umrah. Kalau mabuk itu tak boleh naik atas tak boleh. Pada orang yang joget, orang Melayu tak boleh nyanyi dan sebagainya. Barangkali jadi dikumpul gelaran tambahan kepada anggur banyak ini. Okey, sedangkan al-karam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak dipanggil al-karam mulia dan pemurah, ialah siapa? Ialah orang mukmin. Ataupun dalam riwayat yang lain, hati mukmin. Itulah yang mulia. Itulah yang terutamanya apabila hati itu pemurah. Jadi tak boleh kita namakan kepada anggur itu karam. Hukumnya makruh dan sahih. Kerana apa? Kerana memang pada bahasa memang salah satu daripada nama anggur ini ialah karam. Jadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tahap itu sekali ya. Kerana apa? Kerana ada jangan sampai nanti beli yang mulia, beli yang umrah, maksudnya buah anggur. Lepas itu anggur ni kebiasaannya orang buah arak, buah perang, buah khamar, wine ke sebagainya. Kata-kata nanti ada pula orang panggil arak itu sebagai al-karam. Ini panggil al-karam. Memang Nabi SAW sebut, saya makruh nanti akan minum arak, dan mereka menamakan arak itu dengan nama-nama yang lain selain daripada nama arak ataupun khamar. Mereka tak panggil khamar. Sebab itu senang istilah yang disebut masyrubat ruhiyah. Dalam negara Arab maksudnya minuman rohani. Jadi hukumnya makruh. Bab habis. Bab ini kita masuk pula bab yang lain, bab yang sebelumnya yang itu bab yang ke-371 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Bab nahi an wasfi mahasin al-mar'ati bi rajulin illa an yahtaja ila dhalika bi gharadin syar'iyyin ka nikahiha wa nahwihi. Bab larangan daripada kita menyifatkan kecantikan perempuan kepada lelaki, melainkan apabila berhadap kepada demikian itu. Maksudnya untuk tujuan syarak. Tujuan syarak seperti apa? Seperti nak kahwin. Bolehlah. Wa nahwihi ataupun sebagainya. Boleh. Dia nak kahwin, bolehlah kita tanya. Macam mana? Itu begini. Orangnya macam mana? Kulitnya macam mana? Rambutnya macam mana? Boleh kita tanya. Kerana disuruh pun. Kita tengok kalau kita nak minat ni, pergi tengok dulu. Disunatkan, disuruh. Tapi yang luar-luaran sajalah maka yang aurat tak boleh juga. Macam mana nak tahu? Antara perisik ke tu kita dulu ada perisik ke? Zaman-zaman sekarang tak ada ada perisik. Tahu belaka? Semua tulis dalam Facebook. Semua tulis. Nak tahu apa? Termasuklah kegemarannya, buku apa yang dia baca, rancangan TV apa yang dia minat, filem apa yang dia tonton. Semua ada dalam Facebook. Jadi ini tak payah hantar berisik. Semua orang tahu. Jadi zaman-zaman dahulu, ya, anak-anak dara kita, anak dara pendidikan, ya, itu di rumah dan sebagainya. Jadi nampak lipat-lipat yang jauh. Nah, hantarlah berisik tengok macam mana gaya orangnya sebagainya. Sehingga kan dia suruh dalam kitab, dia suruh pergi dekat-dekat,
Supaya apa? Supaya tahu bau mulutnya. Sampai tahap itulah. Tak apalah. Tapi kalau tidak ada sebab syar'i, maka dilarang. Dan larangan di sini adalah larangan haram. Karena perempuan ini, kata Nabi SAW, aku tidak tinggalkan satu fitnah yang besar pada umatku ini adalah fitnah perempuan. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها متفق عليه. متفق عليه ini seperti yang kita biasa ulang-ulang. Wa fi tikrar al-fawaid, pada pengulangan itu banyak faedah pemantapan tubuh dan sebagainya terkaitnya. Muttafaqun yang dipersetujui, alaih atas yang dipersetujui sahih maksudnya. Hadis ini adalah hadis sahih. Oleh siapa? Oleh Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dan Imam Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi. Mereka ini kita katakan dua orang ulama yang paling besar, paling hebat dalam ilmu hadis. Hadis ini juga sebab itu, dan kalau dalam riwayat cara yang lain Rawahu Syaikhan diriwayatkan oleh dua orang syekh. Maksudnya syekh dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis muttafaqun alaih, dia duduk kedudukan yang paling tinggi di kalangan hadis-hadis sahih yang lain. Paling tinggi sekali. Bila Imam Bukhari dan Imam Muslim bersetuju bahawa hadis ini adalah hadis sahih, maka hadis sahih yang paling kuat sekali. Kerana mereka berdua ini punya piawai ataupun standar yang tinggi terhadap penerimaan hadis. Apabila mereka berdua-dua bersetuju hadis ini adalah sahih, maka paling tinggi sekali lah kedudukan. Itu maksud muttafaqun alaih ataupun rawahu Syaikhan, rawahu Imam Al-Bukhari atau Al-Imam Al-Muslim. Al-Imam Muslim Apa kata Nabi SAW yang diriwayatkan daripada siapa? Ibnu Mas'ud. Bahawa Nabi SAW bersabda, la tubashirul mar'atul mar'ata, jangan bersentuhan seorang perempuan dengan perempuan yang lain itu kulit luar. Bersentuhan di sini maksud tubashir di sini memang pada asalnya itulah sentuh. Dan bukan saja makna zahir, ada juga makna kinayah. Makna kinayah ini ialah lihat kulit. Jangan seorang perempuan melihat perempuan yang lain itu kulitnya dan sentuh. Bukan tak boleh lihat saja, ya. Dia ada batasan. Adalah perempuan yang auratnya boleh dilihat. Yang biasa-biasanya yang dilarang di sini ialah apabila fatasifaha ini maksudnya dia sifatkan pula, kita pula pada siapa? Lizaujiha, pada suami dia. Dia tengok orang cocok merah kulit halus, nampak apa ini ubat biru halus, licin betul-betul, salamnya itu macam jeli tangan. Allah, alis keningnya Masya Allah, macam semua beriring. Alis kening apa ni, bulu matanya lentik. Biji mata, bukan biji mata, anak mata ni hijau, jernih, macam-macam patah mata orang Patang, orang Afghanistan. Rambut ikan yang rambut lebat. Dia bercerita pada suami dia. Suami dia tak pernah tengok. Ini yang tak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena yang buruk ilaiha, sampai kasih suami ini seolah-olah tengok. Nampak perempuan tak larang di sini, manis nampak. Dilarang oleh Nabi SAW. Haram itu. Kenapa? Kerana kemungkinan akan menimbulkan fitnah. Kita tengok
zaman dulu anak kita enggak. Nah, kalau gitu, oh jauhnya denganmu. Kita akan dipinang itu juga ya, jika kebini dia dipinang misalnya, kan susah. Macam cerita ada buat tapi tak boleh ada tinggal cerita. Ya, orang asli dia dapat cermin. Jadi setiap hari dia tengok cermin dan dia suruh buka pintu. Jadi isteri dia sudah syak. Yang si suami ini ada perempuan lain. Jadi satu kali dia pergi belakang itu, jangan dekat cermin. Dia pun tengok cermin. Allah, dia kata tak comel macam mana. Gol. Kenapa ya punya suami ini gila-gila nampak tiap hari tengok, tiap hari tengok. Yang di cermin dia tengok, tak comel. Oh, dia bodoh. Dia tak apa. Ini ada comelannya. Kemungkinan juga lah ada level yang cerita itu lah. Apa dia? Fitnah. Elakkan daripada fitnah ni pada umat ini ialah perempuan. Maksudnya fitnah ujian. Ramai yang bercerai-berai. Dan apa? Kerana cacat. Zaman-zaman sekarang ada gambar dalam handset, gambar dalam Facebook yang kita simpan, yang kita tangkap, yang kita ambil gambar dan sebagainya. Buka, tengok. Ini gambar siapa? Kenapa ambil gambar dekat? Misalnya, bermasalah. Ya? Tengok mesej pula. Sampai ke dalam Facebook, tengok like pula. Banyak sangat like gambar perempuan. Misalnya. Jadi bermasalah. Sebab itu Nabi SAW larang kita supaya jangan, kalau pada isteri terutama ni, kepada orang perempuan terutama ni, jangan cerita. Di zaman-zaman dulu begitulah. Kerana apa? Kerana anak dara permintaan. Ya, kalau tidak ada hal yang sangat penting, mereka tidak keluar pakai produk. Jadi tak nampak. Zaman sekarang ni, sebab itu hati-hati juga lah. Jangan letak seperangan. Semua gambar nak diletak dalam Facebook. Gambar dalam bilik tidur, gambar duduk atas katil, gambar tengah mandi, gambar apa gambar semua nak letak. Apatah lagi kalau yang tidak menutup aurat. Esok kita mati, tak siapa tahu pun kita punya password dan gambar itu kekal di situ. Semua orang boleh tengok. Kita dah mati. Jadi hati-hati. Dalam kitab Nuzhatul Muqtadim ada pengajaran-pengajaran lain ketik yang dibawa sekali yang disebut dikata oleh itu orang muslimah, orang Islam perempuan muslimat, para muslimat hendaklah menjaga aurat mereka, perhubungan mereka sesama mereka, terutama yang apabila wanita-wanita, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang tidaklah orang kata baik akhlaknya ataupun Islamnya, dan yang mereka akan meriwayatkan, menukilkan, menceritakan tentang apa yang kita tengok tentang kita. Kadang-kadang kita merah tutup rambut dan sebagainya merah. Tutup ini. Lepas itu ada kawan-kawan kita yang tidak Islami itu, dia akan cerita pulang dari kepada orang lain. Jadi ramai pula orang-orang yang nak tahu misalnya kecantikan tu, kalau kecantikan, kalau keburukan, atau keburukan. Habis sebab itu, bab yang seterusnya, bab karahati qaulil insan, Allahumma ighfirli in syi'ta bal yajzim bil qalb. Bab makruh kita menyebut
Ataupun berdoa, Allahumma firli, ya Allah ampunkanlah aku in syi'ta, jika engkau nak, jika engkau mahu. Dan yazimu bil-qad, hendaklah kita tegas memantapkan permintaan itu. Dan yang kita kaitkan dengan in syi'ta, jika engkau nak, ya Allah ampunkanlah aku jika engkau nak, ya Allah berikanlah aku anak jika engkau nak, ya Allah berikanlah aku isteri salihah jika engkau nak. Jangan begitu, nak kena tegas. Tegas maksudnya bukan tegas mendasar Allah Taala, paksa Allah Taala. Tegas di sini supaya kita ni nampak merayu-rayu, nampak kita nak sangat kepada Allah Taala. Allah betul begitu. Ya Allah bagilah, ya Allah bagilah, ya Allah bagilah, ya Allah kurniakanlah, rezekikanlah, ya Allah kami nak, ya Allah. Begitu. Jangan bagilah dalam benda. Ya bagilah kalau kau nak. Okey. Benar? Mantapkan doa kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali la yaqulanna di sini ya. Dia masuk ke kalau kita belajar bahasa Arab ni namanya nun tauhid saqilah yang disyarat dengan tauhid saqilah. Dia masuk pada fi'il mudhari', fungsinya menguatkan fi'il mudhari'. Yang ini fi'il mudhari' ini maksudnya la yaqulanna, jangan sekali-kali kamu katakan, seseorang kamu katakan la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunkan aku jika kau mahu. Adapun Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau mahu. Liya'zimil mas'alata fa innahu la mukriha lahu, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim, walakin liya'zimi wa liya'zim ar-raghbata fa inna Allah ta'ala la yata'azzamu syai'un a'tahu. Maka hendaklah kita tegaskan permintaan kita itu. Mantapkan permintaan kita itu. Jangan kaitkan dengan jika engkau mudah dan sebagainya. Fa'innahu, maka sesungguhnya Allah itu tidak boleh dipaksa. Tidak ada yang boleh memaksa bagi. Artinya seolah-olah apa? Seolah-olah kita kata bagilah, tak bagi pun tak apa. Kalau ada mana begitu, ya Allah ampunkan aku jika kau nak. Dia kata nak tak apa. Gitu. Seolah-olahnya. Jadi nampak macam kita ni apa nak harap sangat. Bukan sekadar bagus harapan kita, pergantungan kita dengan Allah SWT, permintaan kita itu tak berapa beria nampaknya, tak berapa daripada hamba. Allah mahu kita ni nampak macam betul-betul hamba, betul-betul memerlukan, betul-betul nak, betul-betul tamakkan apa yang kita minta kepada Allah SWT. Kalau kita minta ampunan, minta rahmat, minta rezeki, minta selamat, minta betul. Jadi ada dalam bala macam apa ni kita jemput lah. Tak, kita jemput lah. Dia kata marilah kalau nak. Jadi apa ayat selepas itu ada. Kalau tak nak pun tak apa, kalau tak datang pun kami jalan macam, mungkin kami beriak macam. Tapi kalau kita minta, mari jangan lupa tu. Bawa sekali anak-anak tu, keluarga tu, bawa jangan lupa tu. Mari. Kan lain. Ini kan, marilah kerana marilah kalau kita tak mari, tak mari kecil. Jadi ni kena minta betul, kena tegas, nampak ayat yang tegas ya. Dan Allah SWT itu pun tidak ada siapa yang memaksa dia bagi atau tidak bagi, memang kehendak dia. Dan kita tak perlu orang kata macam seolah-olah macam tak mahu nak memberatkan Allah SWT. Orang lain boleh kita boleh kata marilah deh kalau ada kelapangnya. Kalau ada kelapangnya. Jadi kita tak mahu nak memberatkan dia. Tak apalah manusia, tapi Allah SWT tak boleh. Dan dalam riwayat Muslim dia kata fa inna Allah ta'ala la
SWT ini tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi dia, tidak ada pun sesuatu yang besar bagi dia, berat bagi dia, susah bagi dia kerana dia Allah. Kalau kita hendak kita minta, ya Allah, masukkanlah kami semua dalam syurga, semua umat Islam ini masuk dalam syurga, mudah bagi Allah SWT. Bukan saja yang mustahil bagi Allah SWT. Allah tak jadi miskin, Allah tak jadi susah. Ya Allah, bagilah aku ini orang terkaya sekali di dunia ini. Allah tak miskin, tak kurang harta kurniaan dia. Kurniaan dia tak kurang, tak ada. Jadi tak perlu kita macam seolah-olah nak mengurangkan beban. Jadi kalau nak minta tu, minta betul-betul. Kalau nak minta syurga tu, minta syurga Firdaus. Kata Nabi SAW, ya Allah, masukkanlah kami kepada ke dalam syurga Firdaus, berdirilah dengan para anbiya. Nabi suruh jangan sekali-kali yang malu-malu kalau nak minta syurga Firdaus. Ya, kalau tak malu, mayang malah nak minta pemain, minta dengan apa? Minta syurga Firdaus, apa lagi ni? Berdirilah dengan Nabi, tak malu suruh. Dah, Allah Maha Kaya. Dia la yata'azamu syai'. Dah. Minta. Walau hatta kita ni rasa kita ni kurang jauh-jauh macam Allah SWT banyak anggap perintah dia, kita minta dulu, minta dengan Allah SWT. Minta apa? Minta keampunan, minta rahmat, minta rezeki, minta selamat, minta. Jangan malu-malu. Dan apa? Allah SWT itu Maha Kaya. Dia Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengasih, Dia Maha memiliki kurnia yang telah begini. Dia boleh bagi kepada saya. Minta. Yang pentingnya kita tunjuk kita ni ada rasa kehambaan, rayu-rayu, rinde-rinde. Itu Allah SWT suka. Sehingga kan rintihan orang yang bertabat dia suka daripada aspek orang yang berasa. Baik. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. متفق عليه. Satu lagi hadis muttafaqun alaih. Ya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini termasuk juga 5 orang para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau ini menjadi khadam, berkhidmat secara superior kepada Rasulullah SAW 10 tahun, ada kata 9 atau 10 tahun dengan Nabi SAW. Jadi ikut dan banyak dapat ini. Anas bin Malik doakan oleh Nabi SAW panjang murah rezeki dan ramai anak-anak dia pun ramai 120 orang. Umurnya pun 100 tahun lebih, badannya sihat. Orang sini, Sayyidina Anas. Apa kata Nabi SAW? Apabila seseorang kamu berdoa, maka hendaklah dia mempertekaskan doanya itu. Dan janganlah dia sekali-kali menyebut begini, Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah, jika kau mahu bagi berikanlah kepadaku, kurniakanlah kepadaku. Fa'innahu la mustakriha lahu, fa'innahu la mustakriha lahu, maka sesungguhnya dia tidak dipaksa. Allah SWT tidak dipaksa. Dia bagi ataupun dia tidak bagi semata-mata kerana kehendak dia, kerana kurnia dia, kerana fadilah kelebihan Allah SWT itu sendiri. Dia tidak dipaksa. Jadi tak payahlah kita kata begitu. Kalaulah dia macam ada keberatan sikit kalau minta banyak-banyak, jadi kecil sikitlah banyak. Kalau ramai sangat minta, turutlah nak ayat. Susahlah, ini pun tak, ini pun tak, ini pun tak, semua tak, semua tak, ini tak ada bagi Allah SWT. Jadinya, jangan minta seperti yang kita sebut tadi, minta betul-betul, jangan ada insyiddah, kita kau tak, kita kau tak, berdasarkan kepada hadis yang kita baca ini sunnah kita merayu-rayu ataupun mempertekaskan dalam doa kita
mengharapkan Allah SWT agar Allah bagi pun tidak ada masalah. Jika kau nak kau bagi, kalau tak nak dapat mana kami ini aja ambil. Seolah-olah kita nak mengurangkan beban Allah SWT. Jadi kalau kita minta banyak-banyak, kita minta tegas-tegas kan, mantap-mantap kita minta bagi Allah, Allah nanti rasa terbeban dalam hadis. Jadi kita pun nak kurangkan beban itu. Allah bab yang baru lah. Bab karahati qawli ma syaa Allah wa syaa fulan. Hadis 1740. An Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu. Huzaifah ini ibn al-Yaman. Al-Yaman itu negara sebenarnya ya, ayah dia Hasan. Huzaifah ibn Hasan. Banyak gelaran, banyak kunyah. Kunyahnya Abu Abdullah, Abu Abdullah. Kadang-kadang kita tak pasti ya, pasti nama itu. Apa nama Sayyidina Abu Bakar? Nama yang asal? Siapa ingat? Ketika kali kita sebut di masjid ini nama Sayyidina Abu Bakar yang sebenar. Baik. Minggu lepas saya tawar kepada anak murid, sesiapa yang dalam satu kelas 3 minggu, kelas 3 minggu, sesiapa yang boleh beritahu Ustaz, siapa nama Sayyidina Abu Bakar yang sebenar? Minggu ini yang datang, Ustaz akan bagi 10 ringgit. Setiap orang yang beritahu nama sebenar Sayyidina Abu Bakar, setiap orang, artinya siapa yang mari Ustaz, nama Sayyidina Abu Bakar yang sebenar, dia gini, betul, dia akan bagi 10 ringgit. Pada minggu lepas adalah seorang yang mari jumpa saya, Ustaz, Abdullah ibni Abi Quhafah. Apa saya simpan? Ustaz simpan dulu, simpan dulu jawapan itu. Karena tidak tepat juga. Abu Quhafah itu namanya Uthman. Namanya Uthman. Abu Quhafah masih lagi kunyah. Abu Bakar kunyah. Abu Bakar Abdullah ibni Abi Quhafah Uthman. Ataupun ibni Uthman Abi Quhafah. Namanya ialah Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Nama Sayyidina Abu Bakar. Tapi biasalah para ulama, juga para sahabat dulu, ulama awal nama dulu, memang mereka ini lebih terkenal dengan siapa? Dengan gelaran, dengan kunyah. Nama sebenar tak tahu. Jadi Huzaifah bin Yaman ini masuk. Yaman itu adalah gelaran ayam Al-Yaman. Namanya Hasan. Baik, tak apalah, insyaAllah kita akan sama di masa-masa yang akan datang.